Mereka mati lagi mereka suka. Maksudnya takut mereka kepada, bukan kata mereka tak jaga, tak. Bukan kata mereka tak ada ikhtiar untuk elak, ada. Maksudnya mereka tak memandang itu sebagai besar yang boleh mematikan mereka dan mereka takut dengan tu. Tak. Mereka suka mati. No hal kalau mati kerana itu tak jadi masalah bagi mereka dan mereka suka mati. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan berserta dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita sebagai hamba yang penuh berlumuran dengan dosa. Tapi kerana kasihnya Allah, sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita hamba yang kerdil, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk berada min riyadil jannah, berada di dalam taman syurga. Seperti biasa pada muqaddimah, acap kali atau kerap kali saya sebutkan, sentiasalah menyandarkan sesuatu amal kepada Allah dan mengharap supaya sentiasa Allah curahkan taufik, iaitu pemilihan ataupun kekuatan ibadah, sentiasa Allah kurniakan pada kita. Dan moga-moga kita mengakhiri kehidupan kita dengan amalan-amalan yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Seperti mana kita mengakhirkan kehidupan seharian kita, penutup seharian kehidupan malam kita dengan amal yang baik, moga-moga jugalah Allah Ta'ala tutup kehidupan kematian kita dengan amalan kebaikan juga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembahasan kitab yang berjudul ataupun bertajuk Bustanul Arifin, karya ataupun karangan tak asing lagi ulama, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah telah pun kita masuk pada hadis yang ke seterusnya, iaitu hadis yang ke-8. Nah, hadis ke-8. Betul. Hadis yang ke-8 30 tak? 30 Rasanya last hadis yang ke-7, iman dan kecintaan sesama muslim. 30. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-8. Allah Ta'ala itu baik dan Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik juga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah Ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuha ar-rasul kulu min at-tayyibat wa qala ta'ala ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibat ma razaqnakum thumma dhakara ar-rajul yutilu as-safara ash'atha aghbara يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan ia, yakni Allah, tidak menerima kecuali yang baik juga. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang ia, iaitu Allah, suruh kepada sekalian para rasul. Maka Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rasul, kulu minat tayyibat. Maksudnya, wahai sekalian para rasul, makanlah dari yang baik, yakni halal, dan beramallah akan amalan yang baik. Dan ia, yakni Allah, berfirman pula, Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibat ma razaqnakum. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, makanlah dari segala yang baik yang telah kami, iaitu Allah, berikan rezeki akan kamu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan seorang lelaki yang jauh musafirnya atau perjalanannya, kusut rambutnya, berdebu badannya, ia mengangkat kedua tangannya ke atas langit sambil berdoa. Kenapa Nabi sebut macam ni? Sebab di antara mustajabnya doa adalah orang yang musafir. Sebab tu Nabi sebut ni. Kemudian dia tadah tangan ke langit, kemudian dia berdoa. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabb. Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku, Ya Allah, Ya Allah. Dia berdoa kepada Allah. Sedangkan makanannya daripada harta yang haram. Pakaiannya yang dia pakai pun daripada harta yang haram. Dan mulutnya disuap makanan yang haram. Maka bagaimana akan diperkenankan akan doanya? Berarti satu orang yang dia telah berdoa kepada Allah dengan doa yang begitu sungguh-sungguh. Kemudian dia perhatikan, kenapalah doa saya ni tak dimakbulkan oleh Allah? Kenapalah doa saya ni tak diterima oleh Allah? Saya telah doa dengan tangisan yang begitu terisak-isak. Saya telah mengambil wuduk yang sempurna. Saya telah mendirikan salat. Saya telah menjaga hubungan dengan Allah dengan baik. Semuanya dengan manusia pun baik. Kenapalah memiliki kekurangan sehingga doa saya ni tak mustajab? Apa kekurangan saya? Nah, di antara kekurangan adalah menyebabkan di antara pakaiannya, makanannya daripada sumber yang haram, maka perkara tersebut menjadi penghalang tak dimustajabkan akan doa. Berarti jangan salahkan Allah. Kan? Di antara seorang itu tak dimustajabkan doanya, maka perhati balik. Iaitu di antara salah satu adalah soal makanannya lah yang utama tu. Maka disebabkan makanan yang memiliki syubhat. Saya dah sebut dah pada isi pengajian sebelum ni, hadis sebelum ni, perkara syubhat telah pun saya sebut. Maka pada hadis yang ke-8 syarahnya tak berapa banyak lah. Injak pula pada hadis yang ke-9. Cari betul-betul masa segi pakaian kita, segi makanan beliau tu sumber halal betul-betul nanti kan. Kita nak bagi makan isteri, nak bagi makan anak-anak, maka perhatikan, menyebabkan ibadah kita khususnya doa tu ditolak, tak diterima nanti. Hadis yang ke-9, jangan memudaratkan orang lain dan jangan memudaratkan diri sendiri. Nah, ini di antara dalil digunakan supaya salat tu dijarakkan, SOP tu dijaga. Inilah di antara dalil yang diguna pakai. Apakah boleh? Wallahu a'lam. Tapi ada para asatizah, ustaz yang mengemukakan akan inilah dalil yang supaya kita jaga SOP betul-betul. Biarlah solat tu dalam keadaan berjarak. Maka apakah boleh digunakan dalil sedemikian? Ini pendapat masing-masing. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah ibn Samit wa ibn Abbas radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara. Artinya daripada Ubadah bin As-Samit dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka, iaitu keduanya, yakni Ubadah bin As-Samit dan juga Ibn Abbas, mereka meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seseorang itu memudaratkan orang lain dan juga tidak boleh ia memudaratkan dirinya sendiri. Kenapa saya cakap para adik-adik asatizah, ustaz yang sebut dalil sedemikian ni, di antaranya katanya tak boleh seorang itu memudaratkan orang lain disebabkan sekiranya mungkin ada corona kat badan dia ataupun covid kat badan dia, kemudian dia akan memberikan mudarat kepada orang lain. Dengan perhimpunan yang ramai, dengan itu dirapatkan, maka dia juga mendatangkan mudarat kepada dirinya sendiri. Ada yang berpendapat sedemikian.
Tapi pendapat yang apa kata orang tu pendapat yang boleh katakan sahih adalah rokok lah. La darara wa la dirara. Kamu telah memudaratkan orang lain dan kamu memudaratkan diri kamu dengan asapnya. Ni insya-Allah tak ada khilaf kot. Kalau gunakan SOP tadi mungkin ada khilafnya. Tapi kalau segi rokok boleh ambil lah hadis ni Jangan kamu memudaratkan orang lain dan kamu jangan mudaratkan diri kamu kan. Kerana asapnya tu bahaya. Siapa di kalangan kita yang ada, moga Allah beri kekuatan untuk tinggal lah. Amin. InsyaAllah ni wajah-wajah soleh ni tak. InsyaAllah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal, yakni tidak menyebutkan nama sahabat, dan juga telah diriwayatkan oleh Imam Daru Al-Qutni dan sekumpulan ulama dari bermacam-macam sanad secara muttasil, dan hadis ini adalah hadis hasan baik. Seterusnya hadis yang ke-10, saling tolong menolong dan nasihat menasihati. Moga-moga kita menjadi orang yang saling ingat memperingatilah, dan moga kita pun menjadi orang yang tak cepat koyak kalau sekiranya ada orang nasihat kita ataupun ada tegur sesuatu kekurangan yang ada kepada kita. Terimalah dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه Muslim. Daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Terkenal sahabat ni Tamim Ad-Dari. Cerita mengenai perihal Dajjal, sahabat ni lah yang terkenal termasyhur, iaitu Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, iaitu para sahabat, bagi siapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda menjawab, bagi Allah Taala, bagi kitabnya iaitu kitab Allah, bagi rasulnya Rasul Allah, bagi pemimpin kaum muslimin, dan bagi orang awam di kalangan mereka. Nah, penting kita menjadi orang yang memberi nasihat, dan juga penting kita menjadi orang yang mudah menerima nasihat daripada orang lain. Sebenarnya dua-dua nakkan kebaikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala mengatakan, bersyukurlah kamu kepada Allah, berterima kasihlah kamu akan orang yang menegur kamu, kerana satu orang yang menegur kamu seperti mana kamu berpakaian, kemudian ada ular di sebalik pakaian kamu. Ada ular, masuk ular. Kemudian dia tegur kamu, ada ular lah pada pakaian kamu. Maka kamu akan, ada ular, kamu akan elak. Dan kamu akan terima kasih dekat dia kerana dengan teguran tersebut menyebabkan tak sengat. Maka begitulah satu orang yang tegur kamu, ada keburukan kat kamu. Maka terima kasihlah dekat dia kerana keburukan tersebut boleh menyengat kamu, menyebabkan hati kamu boleh mati, dan berterusan kamu maksiat dan kamu dalam keadaan lakukan dosa. Maka berterima kasihlah pada orang tersebut. Ini kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Rawdatul Ukhala, Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala mengatakan, dalam mengenai nasihat menasihati, pertama, bagi orang yang nasihat perlu dipegang. Nasihat ada dua keadaan. Pertama, orang boleh terima nasihat kita. Kedua, orang tak boleh terima nasihat kita. So, jangan kita punya mindset pemahaman, kalau saya nasihat orang, ada nasnya Al-Quran, ada nasnya hadis, kemudian orang mesti terima saya. Tak. So, jangan bebai, jangan marah kepada orang yang menolak nasihat kebaikan kita pada orang lain. So, kena fahamkan pada akal fikiran, sekiranya saya nak menasihati satu orang, saya akan berhadapan dengan dua situasi keadaan. Boleh jadi dia akan terima saya, boleh jadi dia akan tolak, dia tak akan terima saya. Berarti serah kepada Allah, banyakkan doa kepada Allah supaya orang yang kita nasihati itu ada hubungan ukhuwah yang baik dengan kita. Yang kedua, Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah mengatakan sebaik-baik sahabat ialah yang paling suka memberi nasihat kepada temannya. So, kawan macam ni tu kena buat kawan, kena simpan kawan yang betul-betul kan. Yang seterusnya, nasihat dilakukan secara tersembunyi sebab mengaibkan orang tersebut dan sukar untuk diterima nasihat kita.
So nasihat orang tu jangan secara terbuka di hadapan khalik yang lain jadi aib kepada dia. Benda tu dah bukan jadi satu nasihat, iaitu mengaibkan dia. Bila kita mengaibkan dia, nanti dia sukar nak terima nasihat kita dah. Dia akan marah dengan kita dan sebagainya. Nanti air muka orang lain, aib kita, orang lain tu kita dah seolah-olah tersebarkan. Maka cara yang terbaik, jumpa asing, kemudian nasihat, kalau boleh belanja dia lah, belanja makan dan sebagainya. Kemudian kita tegur dia, insyaAllah tu. Belanja nasi Arab lah, insyaAllah nasihat tu dia terima nanti. Hati tu lembut, hati dia nanti kan. Ini nasihat baru belanja nasi Arab, tak mau dia kan. Belanja dulu, air ke apa, air kopi lah kan. Kemudian baru nasihat tu insyaAllah terima. So jangan beri khaliat yang ramai, nanti orang sukar nak terima nasihat kita. Di antara hikmah ataupun adab memberi nasihat adalah tidak memberitahu aib orang tersebut dan hanya sekadar memberi nasihat. Jangan pergi ke orang tersebut, dahlah, janganlah lakukan maksiat sedemikian. Jangan. Maka pergi dekat dia, cerita mengenai bahayanya mengekalkan kemaksiatan tersebut. Jangan kita mendakwah dia, kamu melakukan sekian-sekian, dah tinggalkan berat. Jangan macam tu. Sekiranya dia melakukan maksiat mencuri, maka pergi jumpa dia, jangan cakap, kau ni mencuri, bahaya bagi makan makanan haram pada isteri dan anak. Jangan. Pergi kat dia, cerita mengenai betapa bahayanya sekiranya mengambil harta yang haram, kemudian bagi makan isteri dan anak, cakap gitu. Tapi jangan mendakwah dia, kamu aku terlihat melakukan sedemikian, dahlah berubah. Jangan cakap. Nanti dia susah. Maka di antara hikmah ataupun adab menasihati satu orang, jangan sebut dia melakukan amalan tersebut. Biarlah nasihat perihal tersebut dan jangan mengatakan kamu melakukan itu. Jangan dia jadi susah nak terima nanti. Nasihat dengan baik pun susah, apatah lagi nasihat dengan sedemikian, maka lagi susah nak terima. Dan seterusnya, jika melihat sesuatu keburukan pada diri seorang, nasihatlah secara tersembunyi dan tanpa menyebut-nyebut keburukannya tu. Macam tadi saya beritahu, ini akan dapat menjaga hubungan kasih sayang dan hubungan persaudaraan. Nanti kalau tak macam tu, nanti hubungan kawan tu akan jadi renggang, akan jadi retak. Nanti akan menjadi masalah nanti. Maka hanya sekadar nasihat dan jangan menyebut-nyebut apa keburukan yang dia buat supaya jalin hubungan kasih sayang di antara sahabat tu kekal. Yang seterusnya, memaafkan orang yang nasihat kita dengan kasar di khaliat yang ramai. Maaflah. Tadi adalah adab yang memberi nasihat. Tapi sekiranya kita berhadapan dengan situasi orang yang tegur kita aib di khaliat yang ramai, maka kita sebagai kena, kita maafkan orang tu. Tapi kalau kita sendiri nasihat tu jangan sebut keburukan tu, jangan ma'aibkan dia di khaliat ramai. Tapi kalau kita yang terkena macam tu, dah maafkan dia. Seperti mana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah jalan, ada budak jumpa kan. Hai kafir. Maka ayah kepada budak tu tengok, dia kata, kurang ajar punya anak. Al-Imamul A'zam, ini ulama besar. Syekh yang besar pun kau cakap dia kafir. Maka nak dipukul, kata Imam Hasan Basri, jangan. Apa Imam Hasan Basri buat? Nak, terima kasih nak. Mungkin ada satu amal yang aku lakukan menyebabkan aku tu dipandang syirik di sisi Allah, kafir di sisi Allah. Maka Allah sayang padaku, Allah memberikan teguran melalui perantara lidah engkau seorang budak yang tak ada tanggungan dosa lagi. Maka terima kasih nak, engkau telah keluarkan kata-kata nasihat yang datang daripada Allah. So ambil kebaikan untuk kita benda tu. Tapi kita sendiri jangan berakhlak macam tu. Jangan. Cakap sekarang-sekarang jangan. Kan? Yang seterusnya adalah mengenai kisah Al-Imam Abi Hanifah rahimahullah dengan seorang budak yang pakai kasut terompak. Seorang budak tu pakai kasut terompak. Imam Abu Hanifah kata, jaga-jaga nak. Kau pakai kasut terompak tu, kaki kau kecil, kasut lagi besar. Nanti kang tak jalan, boom, jatuh nanti. Bahaya, sakit, kesian kau. Ditanya balik, ni siapa? Ana Abu Hanifah tu Nu'man. Masya Allah, dia kata, engkau ni ulama besar, dah pernah dengar nama engkau. Dah. Tadi engkau menasihatiku, berhati-hatilah dengan kasut yang kau pakai, nanti ku jatuh, ku sakit. Tapi awas, wahai Imam Abu Hanifah. Berhati-hatilah dengan pangkat imam yang ada pada engkau. Pangkat ulama yang ada pada engkau. Sekiranya engkau tak berhati-hati dengan gelaran tersebut, engkau akan jatuh ke neraka yang lebih sakit lagi berbanding aku jatuh di tanah yang sakitnya kejap je.
So Imam Abu Hanifah Nu'man rahimahullah, ni mazhab lah Imam Abu Hanifah. Biasa India, Pakistan, Bangladesh pegang mazhab ni. Menyebabkan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala terkesan dengan nasihat tersebut dan nangis. Boleh je Imam Abu Hanifah kata, kau budak lagi pandai cakap aku orang alim. Tadi siap puji aku orang alim dah apa. Kau angkat aku, kau jatuhkan aku balik. Tak kan? Memandang tu sebagai satu kebaikan. Yang seterusnya, dalam kitab Tanbihul Mughtarrin karangan Al-Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala, iaitu kata-kata nasihat yang ditemui oleh Al-Imam Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala di sebuah gua yang mana terletak di daerah Baitul Maqdis. Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah masuk situ gua yang mana gua tersebut diletak di daerah Baitul Maqdis, iaitu Palestin. Ketika mana Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah masuk dalam gua tersebut, terjumpa mayat. Yang mana pada mayat tersebut, di kepala atas mayat tu ada tulisan. Apa tulisan tersebut? Nah, tulisan tersebut ditulis kat situ, aku adalah seorang yang raja dahulu. Aku menguasai dunia selama 100 tahun. Aku menikahi 1000 wanita yang kesemuanya adalah perawan. Aku membangunkan 100 kota. Dan aku perangi 1000 orang musuh ataupun prajurit. Dan inilah tempatku akhirnya. Maka fikirkanlah, wahai penduduk bumi seluruhnya. Masya Allah. Ini rezeki Al-Imam Wahab bin Munabbih itu jumpa macam tu. Kalau nasihat macam tu. Maka ini memberikan nasihat juga kepada kita sebenarnya untuk kita fikir kehidupan setelah kematian. Yang seterusnya, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tidak ada sesuatu yang Allah lebih cintai, Allah lebih suka kecuali seorang pemuda yang memberi nasihat kepada orang tua. Sehingga jadilah pemuda itu kekasih Allah Ta'ala. Ini kisah Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan tengok seorang pakcik tu tak erti ambil wuduk. Sayyidina Hasan tu Masya Allah, kata Sayyidina Husain, kamu duduk kat tepi tu. Nanti aku tu ambil wuduk, aku akan cakap, Husain, tak erti ambil wuduk. Ya, ini dulu Bismillahirrahmanirrahim. Maksud secara tak langsung, pakcik tu terdidik nanti. Oh, wuduk ambil dia macam ni. Masya Allah. Kata orang tua tu tegur tu lagi-lagi hikmah. Sebab orang tua kalau hati dia sakit, dendam dia tu lagi lama. Baru-baru orang muda. So kalau nasihat orang tua tu, kalau rasa saya ni masih banyak kurang, kalau saya cakap tu, dia jawab balik, saya paku pakcik tu nanti. Diam lebih baik. Doa hidayah tu lebih baik untuk dia. Kalau mengatakan saya ni orang ni hikmah Ustaz, kalau sebut orang tua, orang budak, kalau semua saya sembang, insya-Allah itu baik. Alhamdulillah, bismillah, jalan kan. Tapi kalau khawatir, kalau ucapan tersebut tak dia nak jaga, maka diam itu adalah lebih baik. Yang seterusnya, jangan memandang siapa yang memberi nasihat, tetapi pandanglah apa yang dia nasihatkan. Yang seterusnya, di antara nasihat para ulama salaf dahulu, iaitu Muhammad bin Wasi', iaitu sahabat kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, jadilah dirimu seorang raja di dunia dan juga raja di akhirat dengan cara kamu zuhud terhadap dunia, maka kamu akan jadi raja dunia dan juga raja akhirat. Masya Allah. Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah lakukan musafir perjalanan dengan sahabatnya rombongan. Maka khadam atau pembantu kepada Al-Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, ketika kami sampai pada tempat destinasi, kami berehat kejap, kemudian aku melihat Ibrahim bin Adham memasuki sungai, kemudian dia kaut air. Kaut air macam ni, bismillah, minum, alhamdulillah, ambil lagi, bismillah, alhamdulillah, kaut kali yang ketiga, bismillah, alhamdulillah. Kemudian Imam Ibrahim bin Adham mengatakan pada kami semua, sekiranya kenikmatan yang kita menikmati saat ini, iaitu zuhud terhadap dunia, nescaya para raja akan membunuh kita dan mereka hendak kehidupan seperti kita saat ini. Maka sahabatnya mengatakan, ya Ibrahim bin Adham, ketahuilah, kesemuanya mereka-mereka itu inginkan kebahagiaan, tapi jalan mereka tu salah. Akhirnya mereka tak menemui kebahagiaan. Sebenarnya inilah terletak kebahagiaan kehidupan macam kita. So kalau kita tengok life orang lain, kalau kita tengok kehidupan orang lain, biar dia menikmati kehidupan macam tu. Dia ada kehidupan yang dia menikmati, tapi kita ada kehidupan kita menikmati. Tapi yakinlah kehidupan yang kita tengah menikmati jauh lebih nikmat berbanding kehidupan dia.
Walaupun kita besar, ada isteri, bermanisan dan sebagainya, rumah besar, kenderaan besar, iya macam tu. Biar dia dengan kehidupan dia. Kita ada kehidupan kita. Yakinlah kehidupan kita sederhana. Itu jauh lebih nikmat lagi. So, jangan terkesan lah. Yang seterusnya, nasihat Nabi Khidir alaihi salam kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Apa kata Nabi Khidir alaihi salam kepada khalifah ini? Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jauhkanlah dirimu menjadi seorang wali Allah pada masa yang terang dan menjadi musuh Allah ketika bersembunyi. Kamu menjadi wali Allah ketika kamu beramaian. Tunduk. Perempuan ada astagfirullah, astagfirullah. Bersendirian, handset, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya di khalian ramai itu menjadi wali Allah, kekasih Allah. Tapi ketika bersendirian, ada handset, maka dia menjadi kekasihnya syaitan. So, yang lebih baik adalah menjadi wali Allah, khaliat yang ramai bersedia menjadi wali Allah juga. Itu lebih baik. Moga kita menjadi kekasihnya Allah. Amin. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala nasihat kepada seorang yang meminta nasihat kepadanya. Ini padu juga ni. Apa kata Imam Hasan Basri kepada budak tersebut atau kepada pemuda tersebut? Kata Imam Hasan Basri, janganlah kamu berbuat maksiat ataupun dosa. Nescaya kamu akan dicampakkan ke dalam neraka kerana perbuatan maksiat kamu. Apabila kamu melihat seseorang yang mencampakkan binatang ke dalam api, pasti kamu akan melarangnya. Sedangkan kamu sendiri setiap hari dan berkali-kali mencampakkan dirimu ke dalam api neraka dengan perbuatan maksiat kamu, tetapi kenapa kamu tak melarang diri kamu sendiri? Kan? Kalau ada orang ambil binatang campak ke dalam api, kamu larang, jangan. Sehingga kita salat tu batal salat kita tu. Dalam fiqh tu, nampak tu kita batalkan salat kita, maka kita elak jangan berlaku kezaliman. So, kalaulah mencampakkan binatang ke dalam api pun kamu melarang, tapi kamu hari-hari campak diri kamu ke dalam neraka, tu kamu tak nak larang diri kamu sendiri. Ini perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Imam Syaqiq Al-Balkh atau Al-Balqi rahimahullah nasihat pada sahabatnya. Sentiasalah menyiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan cara zuhud terhadap dunia. Kerana Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sentiasa berkata di waktu pagi maupun petang, wahai malaikat maut, datanglah cabut nyawaku bila-bila masa yang kau suka. Sudah get ready dah. Wahai malaikat maut, datanglah. Siang petang kau datanglah. Bila masa yang kau suka nak cabut, cabutlah nyawaku. Masya-Allah. Kita ketika salat boleh katalah, wahai malaikat, datanglah ketika waktu ni, wahai malaikat maut. Ketika sedekah boleh kita cakap, kan? Ya malaikat maut, tolonglah datang ketika waktu ini. Tapi ketika di rumah boleh tak cakap macam tu? Malaikat maut, datanglah. Moga kesemuanya kita husnul khatimah. Amin. Seterusnya adalah nasihat Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah kepada seorang pemuda yang sukar meninggalkan maksiat. Banyak kali saya sebut dah. Apa nasihatnya? Maksiatlah kamu di dunia sekiranya kamu maksiatlah kamu di dunia sekiranya makan rezeki itu yang diberi oleh Allah Ta'ala, maka janganlah kamu makan rezeki tersebut. Maksudnya maksiatlah kamu pada Allah, jangan makan rezeki daripada Allah. Kerana yang memberi rezeki itu Allah dan tetap Allah memberi, kemudian apakah kamu tak rasa malu kamu maksiat kepadanya Allah? Maka maksiatlah kamu pada Allah, tapi jangan makan rezeki daripada Allah. Kedua, maksiatlah kepada Allah, kemudian jangan tinggal di muka buminya, iaitu muka bumi Allah. Yang kamu maksiat Allah lah menciptakan bumi, maka tetap kamu maksiat dan diberikan peluang kamu duduk di muka buminya, tetap kamu maksiat. Maka maksiatlah kepada Allah, jangan duduk di muka bumi Allah. Kerana yang kamu maksiat itu Allah lah yang menciptakan bumi tersebut. Yang ketiga, maksiatlah kepada Allah di mana tidak ada penglihatan Allah kepada kamu. Ada corok mana? Hatta hati sekalipun bisikkan Allah melihat. Macam mana? Yang keempat, maksiatlah kepada Allah sekiranya kamu tahu bila waktu kematian kamu. Tak apalah. Maksiat je. Kemudian lebih kurang lagi 5 minit. Agak-agak nak mati dah tahu dah. Istighfar, salat, nangis. Yang kelima, maksiatlah kamu kepada Allah. Sekiranya di akhirat nanti malaikat Zabaniyah tu heret kamu masuk dalam neraka, maka kamu cakap ke dia, tolong hormat sikit. Jangan pegang-pegang cukup-cukup macam ni.
Kalau boleh penghormatan diberikan pada kamu ketika itu, maka maksiatlah kamu kepada Allah. Maka akhirnya pemuda ni kata, terima kasih Imam Ibrahim bin Adham. Ini nasihat yang padat dan ringkas, telah memberikan makna yang begitu dalam kepadaku. Seterusnya, amalan ulama-ulama terdahulu adalah gemar memberi nasihat pada kawan-kawan mereka melalui surat apabila kawan tersebut tinggal jauh daripada rumah mereka. Nah, kita kalau sekarang mesej lah, WhatsApp kan, Telegram boleh lah. Apa bubuh pilah apa pun kan, memberi nasihat dengan cara tersebut lebih baik sebab kawan tu duduk jauh. Sekiranya ada kawan yang cepat koyak, maksudnya dia tak boleh nasihat, maka dengan kita cara yang terbaik juga adalah tulis surat. Walaupun sebelah rumah ya. Nasihat tu juga tetap diberikan dengan melalui WhatsApp jugalah kan, sebab dia tu cepat terasa kan. Dan nasihat tersebut pula akan diterima dengan penuh lapang dada dan berterima kasih kepada orang yang memberi nasihat kepadanya. Beza dengan orang sekarang. Ini kata Imam Sya'rani. Beza dengan orang sekarang, apabila diberi nasihat, maka mereka akan mencari-cari aibmu dan akan memburuk-burukkan kamu. Dulu pun kamu gini-gini juga. Beza Dan seterusnya, Imam Sya'rani rahimahullah berkata, nasihatlah dirimu sendiri terlebih dahulu, barulah menasihati orang lain. Dan janganlah sekali-kali memburuk-burukkan orang yang menasihati kamu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti mana saya sebut, terima kasih pada orang yang tegur kita seperti perihal masuk ular pada pakaian. Masuk pada hadis yang seterusnya. Hadis ke-11, meninggalkan larangan dan mengerjakan suruhan ataupun perintah Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuha wa ma amartukum bih fafa'alu minhu mastata'tum fa innama halaka alladhina min qablikum bikathrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang kamu daripadanya maka hendaklah kamu tinggalkan, dan apa-apa yang aku suruh kamu membuatnya maka hendaklah kamu mengerjakannya sekuasa kamu atau semampu kamu. Maka hanya sahaja binasa umat-umat sebelum kamu kerana mereka terlalu banyak bertanya dan mereka menyalahi perintah Nabi-Nabi mereka. Ulama mengatakan sesuatu amalan yang diwajibkan oleh Allah, sebenarnya Allah nak wajibkan kamu masuk dalam syurga sebenarnya. Ada satu amalan yang Allah Ta'ala haramkan pada kamu untuk lakukan, sebenarnya Allah nak haramkan perjalanan kamu menuju pada neraka sebenarnya. Maka sebenarnya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan perbuatan maksiat, ada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kamu. Dan Imam Ahmad mengatakan dalam kitabnya Al-Wara', bukanlah dikatakan orang yang berilmu itu adalah satu orang yang banyak meriwayatkan ilmu, bukan. Sebenarnya dikatakan ulama adalah orang yang mengamalkan ilmunya, sejauh mana diamal, maka itulah dikatakan. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah pernah jalan kemudian dipanggil, wahai ulama. Kata Imam Asy-Sya'bi, astaghfirullah, kenapa kamu panggil aku ulama? Bukan kau ulama? Tak. Aku hanya meriwayatkan saja. Dikatakan ulama adalah hati mereka yang tunduk kepada Allah. Bukan lidah mereka yang fasih, tapi hati mereka yang tunduk pada Allah. Maka itulah dikatakan sebagai level ulama. Kalau aku bukan, Imam Sya'bi itu dah ulama besar lah. Imam Sya'bi itu kalau datang majlis ilmu, gurunya itu tak akan tulis. So zaman sekarang Imam Sya'bi itu banyak. Zaman sekarang Imam Sya'bi itu banyak. Kan, Masya Allah. Moga percikan barakahnya tu datang kat kita juga. Amin. Nah, dalam kitab Az-Zuhud karangan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, Abdullah bin Umar, ni anak Sayyidina Umar. Sebenarnya saya sebut banyak kali, like father like son. Nanti Ibnu Umar ini pula, Abdullah bin Umar pula akan lahirkan Salim. Dia pun bukan kecil punya orang, besar punya orang. Dan Salim pun dalam satu riwayat disebut, aku memasuki rumah lebih awal adalah Abdullah bin Umar Al-Khattab.
Dan aku melihat, Masya Allah, setiap pada rumahnya tu, tak sampai dalam RM1,000 tak sampai. RM500 macam tu saja nilai setiap. Entahlah. Capal tu, kitab janganlah. Kitab kita bagi ringan. Kitab bukan ringan, memang tak, bukan mahal pun tak apa. Entahlah apa. Ni. Aku kira tu lebih kurang 500-600 je. Kemudian setelah kematian meninggalnya Abdullah bin Umar, aku pergi ziarah rumah anaknya pula, Salim. Sebiji macam rumah ayahnya tu. Tak ada apa tu. Nilai tu lebih kurang 600 juga. Masya Allah. Memang laik fadal lah Isan. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, anak Adam diciptakan sebagai makhluk yang penuh dengan kesalahan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ada lebih sesuai dengan hadis lain. Setiap Bani Adam, anak Adam melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya adalah dia kembali dengan taubat kepada Allah. Kan ada lafaz hadis macam tu. Apa maksud Abdullah bin Umar? Setiap anak Adam melakukan kesalahan hanya dirahmati oleh Allah. Maksudnya hanya dirahmati oleh Allah saja, mereka tu akan dihindar daripada maksiat kesalahan. Moga Allah beri kekuatan kita tinggalkan maksiat. Amin. Nabi SAW bersabda, hadis ini saya sebut dah. Sentiasa dua ketakutan beredar pada hati orang mukmin. Saya sebut dah. Pertama adalah maksiat-maksiat lampau yang dilakukan. Dan dia takut apakah maksiat yang lampau tersebut, apa tindakan Allah. Menghukumku ataupun tak. Kedua ketakutan, dia adalah ketakutan kehidupan yang akan terdatang. Apakah dia terjerumus dengan maksiat atau dia tak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Maka hati orang mukmin tu akan beredar dua jenis ketakutan ini di dalam hati. Yang seterusnya, Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ini kitab lain ni. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, orang yang menghisap dirinya muhasabah kerana Allah di dunia. Maksudnya ulama kata bagusnya amalan hisap ni sebelum tidur lah. Kamu muhasabah, kamu tafakur, ya Allah, pagi aku buat apa tadi, ya Allah. Lepas subuh lambat, ya Allah, astagfirullah. Kemudian amalan Yasin aku tak baca, ya Allah. Semalam aku baca semangat, aku bangunkan isteri dan anak-anak. Hari ini aku pun balik awal, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Apa lagi aku buat tadi, ya Allah? Ya Allah, Isra aku tak buat, duha pun aku tak buat, ya Allah. Astagfirullah, tadi solat, ya Allah. Cukup satu solat subuh aku qada. Yang lain 4 semua tak lagi, ya Allah. Astagfirullah. Itu muhasabah. Nah, barang siapa macam tu di dunia, maka akan menjadi ringan pula hisapnya di akhirat. Orang yang tak menghisap dirinya, yang banyak kesalahan di dunia, maka hisapnya akan menjadi berat pula nanti di hari kiamat. So banyak tengok diri kekurangan. Satu orang kenapa dia suka tengok ke aib orang, suka sembang aib orang, tulis aib orang, sebenarnya aib sendiri yang lebih dekat dia tu tak perhati. Kisah seorang di zaman Bani Israel yang takut kepada Allah beri wasiat kepada ahli keluarganya. Saya sebut kan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini kitab ni saya sebut Tanbihul Mughtarin. Ini Tanbihul Ghafilin karangan Al-Laits As-Samarqandi rahimahullah. Seorang yang dia tu terlampau takut sangat pada Allah, kemudian dia wasiat kepada ahli keluarga dia. Dia kata, wahai ahli keluargaku, sekiranya aku mendahului ajal berbanding kamu, kalau aku mati lebih awal, tolonglah jenazahku bakar. Jangan masukkan dalam kubur kerana aku takut nanti siksaan Allah. Maka mereka buat betul, dia mati dulu, akhirnya dia hadap di hadapan Allah. Kemudian Allah Ta'ala tanya dekat dia, ya abdi, wahai hamba-Ku, kenapa sedemikian engkau wasiatkan pada mereka? Katanya, inni akhafullah. Situ terlampau takut pada engkau, ya Allah, sehingga luar jangkauan akal fikiran yang saya suruh mereka buat, ya Allah. Maka kata Allah Ta'ala, katanya sesungguhnya aku ampunkan seluruh dosa-dosa kamu kerana ada perasaan ketakutan kepadaku. Udkhul fil jannah ya abdi, menujulah kepada syurgaku, wahai hamba-Ku. Masya Allah. So muhasabahlah sejauh mana kedudukan hati kita takut pada Allah Ta'ala. Kesungguhan untuk ketaatan, pokok dia, kesimpulan dia satu je lah, ingat mati lah. Macam mana saya nak ghairah? Ingat mati. Ni sekarang kamu dah solat belum? Belum. Kenapa tak solat? Tak ada kekuatan. Pintu hidayah belum lagi. Oh, pintu hidayah belum. Sekiranya mati sekarang ni. Oh, ya kan. Kerana orang yang tadi mati sebelum ni mati, dia pun sangkau juga pintu hidayah tak ada lagi, sat lagi. Akhirnya dia pun mati, tak sempat dia. So kesimpulan untuk ghairah, untuk beramal, zikrul maut, banyak ingat mati. Shaddad ibn Aus. Ada riwayat hadis yang Shaddad akan riwayat nanti akan datang, sahabat ni. Shaddad ibn Aus malam tak boleh tidur. Kali sana, kali sini, kali sana, kali sini tak boleh tidur.
Akhirnya duduk. Perawi mengatakan, aku lihat. Apa kata Syaddad ibn Aus radhiyallahu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syaddad? Ya Allah, neraka telah curi nyenyaknya tidur saya, ya Allah. Ngerinya neraka, ya Allah, dia telah hilangkan, ya Allah, khusyuknya untuk tidur, ya Allah. Ya Allah, macam mana, ya Allah. Akhirnya bangun Sayyidina Syaddad ibn Aus, salat sampai azan subuh. Allah. So, orang kalau takut kepada Allah tu, Masya Allah. Yang seterusnya, pembahasan zuhud. Nah, ni last lah. Berapa poin ni? 19 poin. Okay, kita tutup lepas tu. InsyaAllah. Hadis yang ke seterusnya. Hadis yang ke-12. Bagaimana menguasai cinta Allah dan cinta manusia? An Sahal ibn Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbaka an-nas. Hadis Hasan rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu berkata, datang seorang lelaki jumpa dengan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai tuan, wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku satu amal yang mana sekiranya aku lakukan amal tersebut maka mencintailah akan daku oleh Allah. Aku buat amalan tersebut, Allah Ta'ala cinta padaku. Dan mencintai akan daku oleh manusia, aku buat amalan tersebut bukan hanya sekadar manusia, begitu juga bukan sekadar Allah, manusia juga kasih padaku, cinta sayang padaku. Maka amalan tersebut, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, zuhudlah kamu dari dunia nescaya engkau dicintai oleh Allah Ta'ala, dan zuhudlah kamu daripada mengkehendaki apa-apa yang ada di tangan manusia, nescaya manusia pula akan mencintai kamu. Okay. Sebenarnya dalam kitab 40 hadis tasawuf, pembahasan yang begitu menariklah. Kerana balik-balik hadis yang diletak oleh pengarang kitab sebenarnya dalam 40 hadis tasawuf adalah meninggalkan kekayaan, lebih memilih fakir, zuhud tempat tidur, zuhud pakaian, lebih suka kepada orang miskin dan sebagainya. Dan saya pun ambil pembahasan yang baru pula dalam kitab Az-Zuhud karangan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Okey, last pembahasan. Pertama, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala menukilkan daripada Abdullah bin Sa'di, iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya perkataan sahabat ni keluar disebabkan sahabat ni mimpi berhadapan dengan beberapa generasi. Maksudnya takwil daripada mimpi tersebut. Mimpi berhadapan dengan orang naik kenderaan, kemudian naik di satu tempat yang tinggi. Ada cerita dia tu. Tapi terjemah daripada mimpi tersebut, apa makna dia? Maksud mimpi, kata Sayyidina Abdullah bin As-Sa'di, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, maksudnya generasi yang pertama, maksudnya dalam mimpi tersebutlah, takwilnya tu, maksudnya tu adalah generasi pertama tidak terkesan dengan perhiasan dunia dan mereka tidak tertarik dengannya. Apa maksud generasi pertama kat sini? Iaitu generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perangai mereka macam tu, sifat mereka macam tu, hati mereka, pandangan mereka terhadap dunia tu Allah jadikan gitu. Maksudnya mereka tak terliur dengan perhiasan dunia dan mereka tak tarik dengan perhiasan dunia. Ini sahabat. So perlu kita faham sesuatu keduniaan, handset. So handset ni dia lebih akan datang, dia lagi sempoi, lagi canggih, lebih wow. Kalau agama bisa, agama lain, dia lagi mana dulu lagi itu yang lebih baik. So kalau kita nak agama kita baik, kena ikut generasi yang pertama, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi, ikutlah sahabatku kerana mereka seumpama bintang-bintang di langit, walaupun hadis tu diperselisihan kan mengenai maudhu' atau dhaif dan sebagainya. Tapi kalau segi sanad hadis itu mungkin ada dhaifnya, tapi kalau segi makna tu suruh ikut sahabat sahih. Kan dia segi matan dan segi sanad dia tu mungkin, tapi kalau segi makna hadis tu insya-Allah betul. Setelah itu muncullah generasi lain
sebahagiannya tertarik dan sebahagian lain tak tertarik. Ini generasi daripada sahabat tabi'in. Ada tabi'in yang terliur, terkesan, dan lebih banyak lagi kalangan mereka yang tak terkesan dengan dunia. Akhirnya datanglah generasi yang ketiga, yang mana lebih banyak lagi terkesan dengan dunia, kemewahan dunia, dan hanya sedikit saja. Moga termasuk kita. Amin. Sikit ini Nabi sebut ghuraba, iaitu golongan yang sedikit saja nanti di akhir zaman nanti. Moga termasuk kita. Amin. Diriwayatkan satu ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ini sahabat asyara mubasysyara bil jannah, 10 orang top 10 sahabat yang confirm dah akan masuk dalam syurga. Sayyidina Abdurrahman bin Auf satu hari datang dan membawa makanan, dan saat itu sebenarnya Abdurrahman bin Auf pun dalam keadaan puasa ketika tu. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair. Kita tahu ceritanya kan? Dalam hadis 40 hadis tasawuf ada. Mus'ab bin Umair. Dan Nabi tengok Mus'ab bin Umair, sahabat ni, Nabi nangis. Nabi kata, "Hei sahabat, tengok dia tu. Dulu ni dia tak ada gini hidup dia." Mus'ab bin Umair tak ada pakaian melainkan satu pakaian dikenakan pada saat ini. Itu pun pakaian diberbuat daripada bulu haiwan. Dia punya butang cakok duri saja. Kenapa dia gini? Padahal dulu dia punya minyak wangi, kalau jalan, wangi jalan tu. Dia adalah anak yang begitu disayangi oleh seorang ibu dia. Tapi akhirnya inilah kehidupan yang kamu lihat. Dia anak orang kaya dulu maksudnya. Tapi kamu tengok sekarang dia berpakaian orang susah. Kenapa dia boleh jadi gini? Kerana terpahat dalam hati dia cinta Allah dan cinta Rasul. So ulama kata bukti satu orang cinta pada Allah dan Rasul, confirm dia akan zuhud terhadap dunia nanti. Itulah Abdurrahman bin Auf berkata. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair sudah terbunuh syahid. Padahal dia adalah seorang yang lebih baik daripada aku. Dia juga bercerita mengenai kain kafan Mus'ab bin Umair ketika dikafankan. Ketika mana kain tersebut tutup kepalanya, ternampaklah kakinya. Ketika mana tutup bahagian kakinya, ternampak pula kepalanya. Maksudnya bagi tahu sahabat yang terbaik generasi awal tu, Masya Allah, menyebabkan mereka tu semua mati dalam keadaan pakaian kain pun tak cukup. Sama juga macam Sayyidah Khadijatul Kubra, isteri Nabi SAW, tak ada cukup pakaian yang boleh kafan pakaian yang jenazahnya tu. Kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, kami diberi dunia iaitu berlebihan, kami risau dalam keadaan sedemikian. Setelah itu Abdurrahman bin Auf menangis sehingga meninggalkan makanan tersebut dan tak jadi makan. Sebenarnya nak buka puasa nak makan. Kerana terfikir mengenai itu, selera makan pun tak ada. Hari ni kita ceritalah sahabat zuhud, Nabi zuhud, pedai juga, kambing apa semua makan. Hari ni bahas mengenai ini. Besok dia perkenal nasi Arab kambing pula. Innalillah. Yang seterusnya dikisahkan Abu Anbah bertanya tentang Abdullah bin Abdul Malik. Ini anak-anak menteri besar lah, atau anak-anak menteri lah, ataupun menteri lah kata istilahnya gitu, menteri. Abu Anbah ni dia tanya, mana Abdullah bin Malik bin Marwan kepada orang-orang dekat orang-orang tersebut. Maka mereka mengatakan dia keluar untuk melarikan diri daripada penyakit ta'un. Dia tu rapla. Dia tu takut ada penyakit ta'un tu ada. Dia lari daripada penyakit ta'un. Istilah kita adalah corona lah. Mana kawan kita? Fulan bin Fulan. Dia punya risau dengan corona. Tak tahu dia lari pergi, dia corok mana dia sembunyi tak tahu. Macam tu contoh. Kemudian Abu Anbah radhiyallahu ta'ala berkata, sesungguhnya kita milik Allah. Dan kepada Allah Ta'ala jualah kita kembali. Maukah kamu, ada pendapat mengatakan sebenarnya Abu Anbah ni sahabat Nabi SAW. Maka Abu Anbah kata, sesungguhnya kita semua ni milik Allah. Kepada Allah jualah kita kembali. Nak tak kamu semua aku beritahukan tentang tanda-tanda yang dimiliki oleh para sahabat ketika mereka berhadapan dengan ta'un. Dan bagaimana sikap mereka berhadapan dengan ta'un. Nak tak aku cerita pada kamu? Pertama, perlu kamu tahu bahawasanya mereka berjumpa dengan Allah lebih mereka suka daripada madu. Berjumpa dengan Allah, maksudnya apa? Mati lagi, mereka suka daripada
lebih lagi berbanding madu. Maksudnya tak ada lagi kemanisan yang bagi mereka yang begitu manis sekali adalah kematian. Abu Darda atau Abu Dzar Al-Ghifari, saya confuse tak ingat. Antara salah satulah Abu Darda atau Abu Dzar. Ada yang yakinnya sahabat Nabi SAW mengatakan, aku suka kepada sakit kerana ia menghapuskan dosa-dosaku. Aku suka kepada fakir kerana ia menjadikan aku tawaduk, rendah hati, tak sombong. Dan aku suka kepada kematian kerana ia menyampaikan aku pada kekasih hatiku, iaitu Allah. Kita lari jauh-jauh. Uzlah bertahun-tahun. Setahun lah. Tak ada bertahun-tahun. Dia baru. Bulan sampai bulan 3 dia kata tak apa. Raya pun tak mau balik, dia kata. Mungkin ada dalilnya, wallahualam kan. Tapi sahabat tu kalau nak cerita pasal ta'un tu tak ada. Mereka mati lagi mereka suka. Maksudnya takut mereka kepada, bukan kata mereka tak jaga, tak. Bukan kata mereka tak ada ikhtiar untuk elak, ada. Maksudnya mereka tak memandang itu sebagai besar yang boleh mematikan mereka dan mereka takut dengan tu. Tak. Mereka suka mati. No hal kalau mati kerana itu tak jadi masalah bagi mereka dan mereka suka mati. Yang kedua, bahawasanya mereka tidak pernah takut pada musuh. Baik musuh itu sedikit maupun musuh tu banyak, mereka tak takut. Abdullah ibn Rawaha syahid dalam medan perangan tu. Apa kata Sayyidina Abdullah ibn Rawaha? Bila sahabat kata, utus salah satu orang sahabat jumpa Nabi kerana bilangan kita kurang. Bilangan kafir ini lebih banyak, kita utuskan. Abdullah bin Rawaha kata apa? Tak, aku suruh utuskan sahabat untuk Nabi supaya tambahkan bilangan. Tak payah buat kerja macam ni. Kita memang pergi untuk mati. Kita pergi untuk mati sebenarnya. Nak minta tambah buat apa? Bismillah, jalan. Allah. Kita senak kita. Ini kata musuh dalam selimut tak nampak corona, kata dia. Wallahualam. Yang ketiga adalah mereka tidak pernah takut miskin di dunia. Ini pandangan kerdil saya. Kerana COVID ini menyebabkan orang boleh menjadi miskin. Ini pandangan saya. Itu ta'un. Tapi ini pandangan kerdil saya lah. Kenapa disebut yang hikmah pengajaran yang kita boleh ambil? Maksudnya dengan corona tu boleh jadi bisnes jadi bankrupt, orang boleh takut jadi miskin. Ini nasihatnya. Yang ketiga, mereka sahabah radhiyallahu ta'ala ajma'in, mereka tak pernah takut miskin di dunia kerana mereka yakin bahawasanya Allah Ta'ala akan berikan mereka rezeki. Yang keempat, jika mereka terserang penyakit ta'un, maka mereka tidak menghindar sampai Allah menetapkan apa yang ditetapkan Allah Ta'ala pada mereka. Maksudnya, tak adalah habiskan fikiran untuk elak benda tu saja. Banyak benda yang perlu elak lagi. Elak bersama kita dengan persaudaraan, keluarga kan. Elak daripada perbuatan maksiat itu banyak lagi yang perlu difikir. Yang seterusnya, dikisahkan Abu Talha. Saya cerita dah. Hari itu saya ceritakan Abu Talha. Abu Talha ni siapa? Abu Talha nikah dengan Mak Anas bin Malik. Sebenarnya suami pertama dah tak ada. Kemudian nak suami yang kedua. Kata Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Mak Anas bin Malik lah. Saya sebenarnya suka kat engkau. Laki engkau macam kau, laki macam ni. Uish, kalau nikah tu bagus sekali. Baik lah, terbaik. Tapi engkau kafir. Nak tahu, kalau engkau nak nikah dengan aku, mahar je satu je. Islam kau. Itu je mahar. Masya Allah. Akhirnya Islam itu je mahar nikah. Masya Allah. Kalau letakkan mahar 30 juz. Wah. Pergi madrasah belajar 6 tahun. Nah, insyaAllah surah Fatihah je. Ini Abu Talha. Cerita dia famous ni, cerita ni. Ada orang tabligh suka cerita-cerita ni. Ada dalil lah, ada dalil. Ada kitabnya. Di antaranya kitab Az-Zuhud inilah, di antara dalilnya. Dulu kita biasa kita dengar-dengar je kan. Ada dalil lah, ada dalilnya. Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu salat. Ketika salat dalam kebun tu, tengok ada burung masuk. Kemudian burung tu duk pusing-pusing cari jalan keluar tak jumpa. Kemudian mata Sayyidina Abu Talha radhiyallahu tertumpu kepada burung tu. Seolah-olahnya maksudnya bilalah dia nak keluar ni. Mana jalan nak keluar? Sehingga bilangan rakaat solat dah jadi lupa. Akhirnya rasa resah. Apa kata Sayyidina Abu Talha? Inilah fitnah pada hartaku. Bukan fitnah kepada kebunku. Ni perlu faham. Fitnah terhadap hartaku. Maksudnya, kerana hartaku lah menyebabkan aku hilang khusyuk ketika salat.
Ini kena fitnah harta ni, aku jadi tak khusyuk ni. Maka menyebabkan kebun tersebut diberikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. So apa benda yang menyebabkan hubungan hati kita dengan Allah tu menyebabkan ketepi sikit, menyebabkan hati tu tak ada khusyuk dengan Allah. Kereta, rumah, banglo, abang sendiri semua dekat saya. Tak ada. Maksudnya berikan pada jalan Allah. Jual, berikan duit itu di jalan Allah atau sedekah di jalan Allah, maka itu lebih baik. Kemudian jumpa Nabi SAW cerita kat Nabi tersebut. Kemudian dia mengatakan kebun ini Tuan letakkanlah apa yang selayaknya. Maksudnya sedekahkanlah kebun saya ini, saya sedekahkan. Seterusnya, lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun ayat ni. Ketika turun ayat yang saya bacakan tadi, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Sempurnalah kebaikan ketika itu. Apa yang kita suka, kita beri. Maka sahabat daripada Mekah ke Madinah, maka sahabat Ansar tu ada isteri lebih daripada satu. Ada yang sahabat hijrah tu solo, maka dia tengok isteri yang muda, diceraikan isteri yang muda tu, diberikan kepada sahabat yang hijrah tu. Masya Allah. Kita tu Masya Allah. Ada pun dua. Yang baru satu tu baru nikah tak sampai seminggu. Ini ada hijrah pula, pening pun. Muda ke tua-tua ke muda, dia kata. Biasa. Iaitu memberikan, mengorbankan apa yang dia sayang. Itu beza tu. Kelezatan memberikan apa yang kita sayang berbanding apa yang kita tak sayang, kita simpan dekat kita. Masya Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman pada surah Ali Imran ayat yang ke-92 ni, dan siapa saja yang menafkahkan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Maka turun ayat ini, Abu Talha ni, yang kita cerita tadi tu, radhiyallahu, terus jumpa Nabi SAW. Dan berkata, wahai Tuan, sesungguhnya Allah telah berfirman pada ayat tadi tu, dan tak ada lagi harta yang paling ku cinta adalah kebun Bayruha. Ini kebun yang mahal ni. Maka Tuan, saya berikan pada Tuan, letakkanlah pada mana, pada sesuainya, iaitu sedekahkan. Nabi kata jangan. Maka Bayruha tersebut kamu berikan kepada, kamu jual, dan kamu berikan harta tersebut kepada ahli keluarga yang dekat dengan kamu. Maka duit tersebut diberikan pada jirannya, diberikan kepada iparnya, diberikan kepada ahli keluarga yang orang yang susah. Ulama kata kenapa tak disuruhkan berikan untuk jihad fi sabilillah? Memandangkan mungkin, kata ulama, disebabkan ketika itu duit untuk jihad tu tak diperlukan. Kata ulama lain, boleh jadi ketika itu Abu Talha punya keluarga mungkin dalam keadaan susah. Sebab tu Nabi kata tak apa, tak payah. Biarlah kamu jual kebun Bayruha tersebut, dan duit hasilnya harta itu kamu berikan kepada mereka. Maka itu lebih baik. Dan Nabi kata, wah, aku sedekahkan kerana Allah dan aku nak kebaikan pahala di sisi Allah. Nabi kata, wah, ini adalah harta yang sungguh menguntungkan. Maka aku berpendapat kebun itu diberikan pada keluarga yang terdekat. Abu Talha berkata, aku lakukan ya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Talha pun membahagikan kebun itu, memberikan bahagian kebun itu kepada keluarganya. Maka riwayat Al-Bukhari sahih. Yang seterusnya kisah mengenai seorang di masa kepimpinan Uthman bin Affan. Kisahnya lebih kurang seperti kisah Abu Talha tadi. Tetapi ini ini di zaman kepimpinan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat. Sahabat ni di tengah salat, dia tengah tengok pohon kurma kat kebun kurma dia tu. Wah, dah masak ni. Ini kalau jual ni, duit lebat masuk ni. Dia tengok-tengok tu, dah masak dah ni. Masya Allah. So dia rasa kagum dengan bisnes dia. Hanya setelah dia salam, dia jumpa Sayyidina Uthman, dia kata telah menjadi fitnah kepada harta aku, menyebabkan aku telah merasa kagum. Ketika aku solat, aku merasa kagum dengan bisnes aku. Akhirnya aku jadikan kebun ini, aku berikan pada jalan sedekah wahai Uthman. Masya Allah. Tengah baru duk masak tu, boleh pula berikan di jalan Allah SWT sedekah. Ini bukan biasa-biasa kata orang tu. Dikisahkan Ibnu Rabi'ah Al-Qurashi bahawa dia kehilangan 2 rakaat salat sunat sebelum subuh. Kemudian dia memerdekakan seorang hamba. Masya Allah. Tinggal salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Bukan tinggal 2 rakaat salat subuh. Qabla, iaitu sebelum salat sunat sebelum subuh. Mengerjakan salat subuh. 2 rakaat tertinggal saja.
dah rasa menyesal betul, maka ada hamba tu dibebaskan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So, tadi dah. Okey, tadi bagi. Alhamdulillah, sudah semua okey. So, kalau tak tu, bagi sikit lah. Apa yang sayang tu boleh bagi kat saya. Ha. Yang seterusnya adalah Utbah bin Ghazwan menyampaikan khutbah. Masya Allah. Ni, Utbah bin Ghazwan ni sahabat Nabi SAW. Utbah bin Ghazwan jadi pembesar di Basrah. Ketika Utbah bin Ghazwan ni jadi apa? Menteri besar lah kata orang tu. Menteri besar di Basrah. Ketika menjadi pemimpin di kota Basrah, maka biasa khutbah tu pemimpin akan khutbah. Apa yang dikhutbah oleh Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, dan khutbah tersebut pertama katanya, ya ma'syaral muslimin, wahai seluruh orang Islam, sesungguhnya dunia sudah memberitahu kita bahawa dia tak akan kekal dan dia akan musnah. Dunia dah cakap kat kita dah. Kamu juga akan berpindah dari alam dunia ke tempat yang baqa, iaitu kekal di akhirat. Maka pindahlah kamu pada pindahan tersebut dengan membawa bekal yang terbaik yang kamu miliki. Yang kedua, diceritakan pada kami bahawa batu yang besar dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, dan batu tu melayang sampai 70 tahun. Berapa? Sampai 70 tahun baru dia kena pada dasarnya neraka Jahannam. Demi Allah, kamu akan lihat bahawasanya neraka Jahannam tersebut akan diramai dengan penghuni-penghuni daripada manusia. Apa 70 tahun kita kena tendang masuk dalam tu. Fui, 70 tahun. Hidup berapa tahun? Mungkin 30 lebih dah, lebih kan? 30 lebih. 40 lah, lebih lah, 40. 38 lah, 38. 38 mati. Kemudian campak masuk dalam neraka 70. Allah. Moga Allah mengampuni kita. Amin. Satu riwayat pula, Imam Ghazali sebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Nabi pernah duduk dengan sahabat, tiba-tiba dengar bunyi boom tu. Dan Nabi tanya, "Hei sahabat, kamu dengar tak bunyi tersebut?" "Ya, betul, kami dengar." "Apakah kamu tahu?" "Tak tahu." "Allah dan Rasul lebih mengetahui." Nah, itulah campakan batu setelah sekian lama bertahun baru dia kena pada dasar. Nah, maka ini nasihat kedua yang disampaikan oleh Utbah bin Ghazwan. Yang ketiga, diceritakan pada kami bahawa di antara satu pintu syurga ke pintu syurga lainnya dengan perjalanan selama 40 tahun. Moga Allah kurniakan pada kita. Amin. Macam mana benda yang tak masuk, tak boleh kita fikir benda tu. Yang keempat, kata Utbah bin Ghazwan, aku berada bersama dengan Nabi SAW dengan para sahabat. Kami ketika itu tak ada makanan apa pun selain daun pohon saja. Dan akibat kami makan tersebut menyebabkan lidah-lidah kami terluka. Satu riwayat sebut, aku orang yang ketujuh. Aku orang yang ketujuh atau ke-8 macam tu. Aku orang yang ketujuh atau orang yang ke-8 bersama dengan Nabi. Kami tak ada makan apa pun, kami hanya ada makanan daun saja. Dengan kunyahan tersebut di sisi bibir kami ini menyebabkan terluka disebabkan kerana daun tersebut panas dan kering sehingga terluka di sisi-sisi bibir kami, mulut kami ini. Ini kata Sayyidina Utbah bin Ghazwan. Hari ni kita telan kambing pula. Ada dalil makan kambing. Satu riwayat sebut tak pernah Nabi makan daging menyebabkan sampai kenyang, tak pernah. Saya pun makan juga, kenyang tak? Oh, alhamdulillah terlebih. Tak boleh tidur malam, doa. Ini innalillah ni. Masya Allah. Nah, berarti kata sahabat ni Utbah bin Ghazwan, aku termasuk dalam iaitu beberapa yang tak banyak tu bersama dengan Nabi. Kami tak ada apa pun makan ketika tu. Sehingga najis kami itu baunya tu sama seperti binatang kami punya najis. Sama je. Hari ni kita makan macam-macam pi tandas. Masya Allah, flash dah. Masjid surau. Keluar, orang lain pula masuk. Masya Allah, dia maki kita tu tak tahu berapa kali Jumaat hidup kita tu. Doa pula hari Jumaat. Innalillah. Nah, kerana kasar ataupun panasnya daun tersebut, sehingga terluka di sisi mulut kami itu. Yang kelima. Kata Sayyidina Utbah bin Ghazwan, kemudian aku memiliki sehelai selimut atau kain lah. Lalu aku membelahnya menjadi dua bahagian. Satu bahagian untukku, satu bahagian lainnya untuk Sa'ad bin Malik, sahabatku. Kami menggunakan kain tersebut untuk menutupi bahagian bawah tubuh kami. Selain itu kami tak ada pakaian.
biarlah perempuan-perempuan sibuk dengan berhelai-helai pakaian. Janganlah kita pun nak berlumba juga. Kan? Yang seterusnya, aku berlindung kepada Allah agar aku tidak menganggap diriku hebat atau mulia dengan pengorbanan yang aku lakukan bersama Nabi. Sesungguhnya itu hanya kecil sahaja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, dan dinilai hadis ini adalah hadis yang ataupun kisah ini adalah kisah yang sahih. Yang seterusnya, ini banyak lagi, sikit. Yang seterusnya 9. Dia sebenarnya sikit saja, tapi banyak, satu tu banyak, sikit lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Ada ulama bahas itu adalah syaitan. Surah Al-Luqman ayat yang ke-33. Imam Hasan Al-Basri mengupas ayat ini. Ketika Imam Hasan Basri sebut mengenai ayat ini, tafsir ayat ini, apa kata Imam Hasan Basri? Siapa yang mengatakan ayat tu, janganlah kamu terpedaya dengan dunia, yang menipu kamu, siapa? Imam Hasan Basri sendiri menjawab, yang mengatakan itu adalah yang paling tahu perihal dunia, kerana ia yang menciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Basri berkata, faham betul kalimat ini. Ada pensel, tulis. Saya dah bagi tahu dah hari tu. Apa kata Imam Hasan Basri? Berhati-hatilah kamu terhadap kesibukan dunia. Cari duit saja. Duit tak ada ke? Ada. Cukup. Tapi akan datang macam takut tak cukup. Berhati-hatilah kamu terhadap kesibukan dunia. Sebab dunia tu sering menyibukkan kamu. Tidaklah seseorang membuka satu kesibukan dunia bagi dirinya, melainkan pintu tu akan membukakan 10 lagi pintu kesibukan dunia kepada dia. Faham? Seorang ingat dah habis, dah cukup, dah tak ada lagi 10 pening lagi kepala dia. Maka betul lah kata ulama tadi tu. Imam Ibrahim bin Adham ke siapa yang sebut? Bahwasanya orang yang zuhud terhadap dunia, dia menjadi raja dunia dan raja akhirat. Tak pening-pening. Raja mana pening-pening? Mungkin ada pening. Raja mungkin tempat lain tak pening lah kan, sebab ada pengikutnya, ada yang ikut dia kan. Dia lagi nikmat lagi kehidupan kita. Betul? InsyaAllah. Okay. Luqmanul Hakim berkata, ya bunayya, wahai anakku, sesungguh dunia itu seperti lautan yang dalam. Banyak semua pakat tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah ketakwaan atau zuhud sebagai bahteramu untuk kamu mengharunginya. Keimanan kepada Allah sebagai muatannya dan tawakal kepada Allah sebagai layarnya. Semoga engkau selamat. Satu riwayat tersebut, kau tak akan selamat. Satu riwayat sebut, kamu akan selamat. Satu riwayat sebut macam tu, kamu tak akan selamat. Walaupun kamu anaknya tu Luqman, nasihat tu, kau tak akan selamat. Satu riwayat sebut, kamu akan selamat. Mana riwayat nak pegang, kamu selamatlah. Kita ni, Masya Allah. InsyaAllah selamat semuanya. Amin. Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata, seorang lelaki termasuk gemar beribadah. Saya dah cerita dah minggu lepas. So, ada suatu orang yang gemar ibadah tu, jumpa satu orang yang tertunduk, sedih. Kenapa kamu ni sedih? Taklah, aku ni ada satu kawan aku ni Josh, ibadah tu kuat, Masya Allah, jazbah dia, kekuatan dia, ibadah tu Masya Allah. Tiba-tiba dia pergi pula pada ahli maksiat, dia pergi pada ahli dunia, jumpa kawan-kawan bisnes yang tak baik lah. Maksudnya dia orang bagus, tiba dia kembali pula kawan-kawan yang tak elok, ahli dunia macam dulu pula. Aduh, aku tu hairan betul lah dengan dia. Apa kata orang tersebut, kamu jangan hairan dengan kawan kau, tapi engkau hairan dengan satu orang yang tetap boleh istiqamah lagi. Walaupun dunia yang begitu mencabar, dia boleh istiqamah dengan jalan ini. Hairan betul lah, tak terkesan. Terkesan tu benda biasa. Tak terkesan dengan dunia, boleh ibadah lagi macam tu, tak terkesan dengan dunia tu. Wah, ini lagi lain macam ni. Hairanlah dengan orang tu. Sebenarnya riwayat ini juga dalam Zuhud ada juga. Hilyatul Awliya pun ada juga riwayat ni. Abu Naim Al-Asfahani pun ada meriwayatkannya juga. Yang seterusnya, Rawahu Tabrani, Imam Tabrani mengeluarkan hadis Nabi SAW bersabda, orang yang bersederhana tak akan pernah merasakan kekurangan. Hadis saya dah sebut dah sebelum ni. Nabi SAW bersabda, barang siapa menjadikan dunia itu tujuan hidupnya, Allah meletakkan fakir, kemiskinan di depan matanya. Apa maksudnya?
Nampak tak cukup saja. Umar Al-Khattab pula kata, jangan kamu duduk bersama orang-orang kaya. Kerana sesuatu nikmat yang ada pada kamu menyebabkan kamu akan rasa itu kekurangan yang kurang betul. Pada itu dah banyak lah. Tapi kerana kamu bergaul dengan mereka, melihat keduniaan mereka, menyebabkan yang ada pada kamu nampak macam sikit je. Nah, sambung. Nabi SAW bersabda, sama juga, Rawahu At-Tabrani juga. Nah, ini lagi menarik sikit. Nabi bersabda, Rawahu At-Tabrani ya. Nabi bersabda, sesungguhnya syaitan berkata, orang yang kaya tak akan boleh selamat daripada muslihatku melalui salah satu daripada 3 perkara. Orang kaya tak boleh selamat daripada muslihat, tipu daya aku. Pertama, aku akan menjadikan kekayaan itu indah di matanya sehingga dia tidak akan menunaikan hak kekayaannya. Nampak macam kaya tu benda yang wah tu, sehingga hak kekayaan untuk berinfak dia tak akan berinfak nanti. Itu pertama, aku akan buat orang kaya macam tu. Yang kedua, aku akan memudahkannya untuk mendapatkan kekayaan. Kita rasa alhamdulillah aku kaya ni, mungkin duha tak pernah lepas kot. Setan kata aku akan memudahkannya untuk mendapatkan harta. Siapa? Setan yang memudahkan. Aku akan memudahkannya dapat dalam kekayaan sehingga dia akan menginfaknya pada selain haknya. Infak untuk benda-benda maksiat. Ada orang nak buat bangunan, nak buat wallahu alam apa entah. So dia memberikan infak pada perkara tersebut. Setan kata aku akan buat dia macam tu. Yang ketiga, aku akan membuatnya mencintai kekayaannya sehingga dia tak akan berusaha mendapatkan kekayaan harta dengan jalan yang tak benar, iaitu dengan cara yang tak halal. Aku akan buat dia macam tu. Dia mencintai kekayaan, aku akan buat dia supaya cari duit, yang mana cari duit kekayaan dengan cara yang batil, cara yang haram, iaitu tidak halal. Asal dapat duit dah penting dah, halal tak halal belakang kita. Yang penting orang nampak aku kita besar, smart, hebat, cukup. Sumber halal ke haram syubhat, insya-Allah Allah Maha Pengampun katanya. Yang seterusnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan memberikan dunia kepada orang yang berniat untuk melakukan amalan akhirat. Hidup di akhirat saja, dunia Allah akan bagi kepada dia. Tapi satu orang yang melakukan kehidupan dia untuk dunia sahaja, mungkin Allah bagi dunia, tapi akhirat Allah Ta'ala tak akan bagi kepada dia. 15 sikit lagi lah. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala berkata, sahabat Nabi ni, seandainya kamu bersumpah kepadaku tentang seorang yang paling zuhud di antara kamu semua, nescaya aku akan bersumpah pada kamu semua bahawa itu adalah orang yang paling terbaik di kalangan kamu. Kalau kamu bersumpah, inilah orang yang paling zuhud. Kalau betul kamu bersumpah, ini orang yang paling zuhud, kata Abu Darda, tunggu, aku sumpah pada kamu semua, inilah orang yang terbaik di kalangan kamu semua. Masya Allah. Nah, moga kita semua. Amin. Yang seterusnya, Rawahu At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. 3 riwayat ni. Nabi SAW bersabda, memperbanyakkanlah oleh kamu mengingat pemutus kenikmatan, iaitu kematian. Di antara amalan juga supaya kita tu tak ada lebih gairah kepada keduniaan tu, banyak ingat mati. Itu selera tu tak ada nanti tu. Nasihat senang gitu. Imam As-Suyuti dalam kitabnya ada tulis bab mengenai peristiwa alam kubur, mengemukakan beberapa hadis tentang hal-hal yang membantu memudahkan satu orang tu ingat mati. Yang Suyuti ada letak hadis fasal yang menceritakan mengenai hal-hal yang memudahkan satu orang itu mudah ingat mati. Hadis ini diriwayat oleh beberapa lah. Pertama, hadis diriwayat oleh Muslim. Nabi SAW bersabda, berziarahlah kamu ke kubur kerana ia akan mengingatkan kamu kepada kematian. Boleh? Ziarah kubur ketika hari raya boleh? Boleh. Ada kata tak boleh? Bolehlah, insya-Allah. Kerana kalau kamu pergi tu, kamu ingatkan kamu pada akhirat, bismillah. Tapi kalau pergi tu macam ada terliur maksiat, tak payahlah. Kerana banyak perempuan pergi, katanya, ada belah-belah bawah kain, tak payahlah, baliklah. Kita pergi untuk akhirat, fikir tu termaksiat pula, tak payah. Orang dah habis, dah malam-malam pergi, insya-Allah. Itu senang. Senang ingat mati tu. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, Rawahu Al-Hakim wal-Ahmad, berziarahlah ke kubur kerana ia boleh mendapatkan pengajaran. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda,
hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah, berziarahlah kamu ke kubur kerana ia akan menjadikan kamu zuhud terhadap dunia dan ingat kepada akhirat. Yang seterusnya, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berkata, hati tak akan boleh jernih dalam menerima ilmu akhirat kecuali jika mana hati tersebut kosong daripada dunia, maka keluarkanlah daripada hati kamu hubbud dunia, iaitu cinta dunia, keluarkanlah. Akhir dalam kitab Tabaqat Al-Kubra karangan Imam Sya'rani juga. Akhirnya Imam Al-Junaid rahimahullah juga berkata, aku tak pernah melihat satu orang mengagungkan dunia, dunianya hebat, lalu hatinya tenang. Aku tak pernah tengok pun. Satu orang mengagungkan dunia, dunianya hebat, hati dia tenang. Aku tak pernah tengok pun orang yang macam tu. Orang yang berhati tenang adalah orang yang meremehkan dunia dan berpaling daripadanya. Atau arti kata yang lain adalah zuhud fid dunia. Moga-moga beberapa hadis yang kita baca tadi, moga-moga Allah berikan pengajaran ini boleh kita ambil. Moga-moga Allah berikan kekuatan untuk kita amal dan kita sampaikan apa yang tak ada pada dalam majlis ini. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai mana tuan-tuan krisis COVID ni dengan akidah ni berjalan sekali. Ceritalah apa pun varian yang datang, Delta ke Beta apa semua ni tuan-tuan, yang paling berbahaya adalah varian syirik. Berapa ramai orang dia meletakkan kebergantungan kepada makhluk bukan kepada Allah.